Oh, 3 orang, yang lain mana tak sampai ni. Kau nak kena buat kelas malam baru ada orang. Ikut je Ustaz mana. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Okey, siapa nak baca doa? Akilah. Baca doa sikit. Oh, Akilah. Yo, Akilah. Alia baca doa sikit. Erin Ustaz Erin. Lah. Baca je lah. Baca doa makan tak apa. Payah betul nak baca doa pun susah kau ni, aduh. Ustaz lah baca. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abada ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. InsyaAllah pada hari ini kita akan sentuh tajuk yang terakhir dalam silibus kita, iaitu sistem pemerintahan Islam. Saya rasa semua dah dapat dah buku buku kerja yang terbaru tu, modul gemilang. Modul gemilang tu semua dah dapat dah. Lepas ni saya harap yang mana yang belum siapkan lagi latihan topikal yang sebelum ni, kalau belum siap lagi boleh tolong siapkan. Sebab selepas ni kita akan tumpu terus pada modul gemilang yang baru diedarkan tu lah. Modul gemilang. Jadi nak minta pendapat lah. Dalam modul gemilang tu dia ada bahagi kepada dua bahagian. Bahagian A, bahagian B. Setiap tajuk. Setiap tajuk. Kita nak mulakan dengan bahagian A ke bahagian B? Kalau bahagian A tu maknanya jawapan yang pendek-pendek tu, untuk macam isi tempat kosong, suaikan, betul salah, gitu. Kalau bahagian B tu soalan esei yang kita kena jawab dalam kertas jawapan. Jadi nak minta pendapat korang sebelum saya teruskan subjek kita pada hari ni lah. Esei dululah Ustaz. Esei dulu. Yalah, esei banyak lain. Esei banyak markah dia kan. InsyaAllah nanti insyaAllah minggu depan kita mulakan dengan modul gemilang untuk soalan esei. Untuk hari ni kita sentuh tentang sistem pemerintahan Islam. Sistem pemerintahan Islam. Benda ni sebenarnya kalau dalam pendidikan Islam pun ada tau. Cuma korang perasan tak perasan je lah kan. Dalam tamadun Islam. Dalam tamadun Islam. Merupakan satu kaedah pemerintahan sebuah negara yang ditadbir berdasarkan ajaran Islam. So apa Ustaz? Muka surat 72. Surat 72. Konsep asas bermula dengan konsep asas pemerintahan Islam. Yang pertama sekali yang kau kena ingat adalah satu kaedah
kaedah pemerintahan sesebuah negara. Okey. Bukan sebuah kampung. Sebuah negara ditadbir dengan berdasarkan ajaran Islam, dan melaksanakan syariat Islam. Itu yang dikatakan dengan pemerintahan Islam. Cuma kalau kita tengok sekarang ni, sebenarnya kebanyakan negara yang ada kat dunia ni, dia berdasarkan sistem demokrasi. Sama ada demokrasi raja berperlembagaan ke, ataupun sistem republik ke. Okey. Kalau macam sistem republik, dia tak ada raja, dia ada presiden. Yang mana negara yang ada presiden, itu adalah negara republik. Okey. Contoh macam Singapura, ataupun mana lagi, Korea, ataupun Korea Utara ke, Korea Selatan ke, China sama juga. Dia adalah republik. Okey, dia adalah republik. Bukan berkonsepkan raja. Okey, kalau raja macam negara kita. Lagi Brunei, negara Brunei pun sama juga. Dia adalah kerajaan beraja. Thailand sama juga beraja. Itu contoh-contoh dia lah. Okey. Jadi dalam dunia ni, yang betul-betul negara Islam sebenarnya tak berapa nampak pun. Okey, tak berapa nampak pun. Okey. Walaupun kita katakan Arab Saudi itu macam negara Islam kan. Memang negara Islam, memang negara umat Islam. Okey, memang negara umat Islam. Tapi kadang-kadang nama je negara Islam ataupun negara umat Islam, tapi dia dari segi penghayatan pada Islam tu kurang. Okey, penghayatan pada Islam tu kurang. Okey. Terusnya ciri-ciri pemerintahan Islam, meletakkan Allah sebagai pemegang kuasa mutlak. Okey. Manusia adalah pemegang amanah. Okey, manusia sebagai khalifah adalah pemegang amanah. Okey, maknanya yang berkuasa secara mutlak hanya Allah Ta'ala saja. Allah Ta'ala Tuhan sekalian alam, dia berkuasa pada kita semua. Itu yang kuasa mutlak. Manusia ni pegang amanah. Kita ni bila sebagai manusia, kita melaksanakan amanah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, untuk menjaga alam, menjaga bumi ni. Dan peranan umat Islam sebagai khalifah memakmurkan bumi. Kita ni sebagai manusia memakmurkan bumi. Okey. Yang ketiganya, mengamalkan syura dalam pemerintahan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Okey. Syura nanti kita jumpa, kita dah bincang dah sedikit sebelum ni dalam sistem pengurusan dan pentadbiran Islam. Kita dah sentuh dah syura. Syura ni maksudnya muafakat lah, ataupun kita katakan sebagai mesyuarat. Mesyuarat. Bila nak melaksanakan sesuatu, kita bermesyuarat dulu, kita bincang dulu. Ataupun dengan kata lain yang saya biasa gunakan bahasa kita bergaduh dulu. Gaduh. Lepas tu bila nak laksanakan, bila dah ada keputusan, barulah kita laksanakan. Mana gaduh sampai ada keputusan, bincang sampai ada keputusan. Kalau mesyuarat tak ada keputusan, tak guna. Tak guna. Itu nak, kalau mesyuarat sampai berlarutan tak ada keputusan, itu mana mesyuarat tu tak bagus lah. Okay, selalu kita jumpa kan, dekat kampung ke, dekat Pelda ke, mana-mana ke, mesyuarat pakai lama lagi, tapi perkara tergantung kan. Mesyuarat banyak kali tapi tak ada benda yang diputuskan. Jadi itu mesyuarat yang tak berkualiti. Okay. Nanti kalau korang dah bekerja, nanti kau nampak lah kan, korang masuk bekerja, dah kerja jadi apa, pengarah syarikat, ke mana lah tahu kan. Korang dah jadi pengarah syarikat, mana lah tahu. Tengok mesyuarat dalam sektor korporat macam mana. Kalau kerja dalam sektor kerajaan, jadi penjawat awam, macam cikgu-cikgu, macam kerani-kerani kat pejabat daerah ke mana ke. Kalau korang jadi penjawat awam, tengok dia orang mesyuarat macam mana. Kadang mesyuarat ni lama, berjam sampai 3-4 jam. Kadang sampai bawa ke hari yang lain pula, tak settle. Itu maknanya bukan mesyuarat yang bagus. Sebab mesyuarat ni sebenarnya dia pendek je. Okey. Berdasarkan Al-Quran dan hadis. Okey. Yang seterusnya, segala perkara yang diputuskan dan dilaksanakan sesuai dengan rakyat dan bertepatan dengan Islam. Okey, diputuskan sesuai dengan rakyat. Ada benda yang sesuai dengan rakyat Malaysia, ada benda yang tak sesuai dengan rakyat Malaysia.
Contoh kan, sebagai contoh apa? Kalau kalau dekat Malaysia ni, rakyat kita ni, rakyat Malaysia ni dia macam cool tau. Kalau berlaku apa-apa isu, dia tak sampai ke turun ke jalan ke apa. Pernah memang ada yang turun ke jalan nak berdemonstrasi kan, tapi tak adalah sampai merusuh. Tapi kalau dekat negara lain, saya beri contoh lah kan, dekat Jordan masa saya belajar dulu. Harga roti naik 1 sen je. Orang dah turun ke jalan dah. Rakyat dah turun ke jalan dah. Padahal naik harga roti naik 1 sen je. 1 sen sana lah, bukan 1 sen sini. 1 sen sana. Jadi lain. Kalau negara kita naik berapa kali naik pun kadang-kadang masih relax lagi kan. Masih relax, cool lagi kan. Tapi kalau kat luar negara dia tak sama. Sebab apa? Sebab dari segi sosioekonomi dia tak sama dengan kita. Sosioekonomi Malaysia, mana kita kebanyakannya golongan pertengahan, pendapatan sederhana, ataupun dengan kata lain dengan apa istilah sekarang ni M40 kan. Ada P40, ada M40, ada T20. Jadi dekat Malaysia ni ramai yang pendapatan sederhana, M40. M40. Jadi bila ramai yang sederhana ni, jadi dia macam menstabilkan sosioekonomi negara kita. Kalau dekat luar negara, dia punya graf dia terbalik sikit. Yang miskin tu terlalu ramai. Yang sederhana dengan yang kaya tu terlalu kurang. Dia tinggi sebelah kan. Jadi bila berlaku kenaikan harga barang dan sebagainya, ataupun berlaku krisis, jadi sebab tu diorang terus turun ke jalan, berdemonstrasi ke, merusuh ke, tu yang tak samalah. Okey. Kalau dia nak tanya, terus tanya tau. Saya tak perlu tunggu sampai habis kelas. Okey Ustaz. Okey, bagus. Seterusnya melaksanakan amal makruf dan nahi munkar. Okey, melaksanakan, menyuruh melakukan kebaikan dan melarang melakukan keburukan ataupun kemungkaran. Jadi itu dalam pemerintahan Islam itu yang kena ditekankan. Okey, ditekankan amal makruf dan nahi munkar. Maknanya setiap undang-undang mesti berdasarkan perkara ni. Kalau kita nak berubah undang-undang, mesti mengarah kepada menyuruh kepada kebaikan dan melarang daripada melakukan kemungkaran. Okey, rakyat meyakini prinsip dan dasar negara Islam serta mematuhi undang-undang. Okey, kena patuh undang-undang. Kalau rakyat tak patuh undang-undang, akan berlaku huru-hara lah. Undang-undang tak dapat ditegakkan. Undang-undang ni untuk menjamin keamanan, untuk menjamin keselamatan rakyat di dalam dia. Okey, kalau tak ada prinsip mematuhi undang-undang, kepatuhan kepada undang-undang, maka akan berlaku huru-hara lah. Akan berlaku huru-hara. Okey. Seterusnya bebas dari ikatan keturunan, warna kulit dan kawasan geografi. Okey. Dalam pemerintahan Islam dia tak ada bezakan bangsa apa. Okey, dia tak ada beza-bezakan bangsa apa. Kau bangsa Melayu ke, kau bangsa Cina ke, kau bangsa India ke, kau bangsa Moro ke, kau bangsa Negro ke, tak ada. Okey, warna kulit. Keturunan, warna kulit. Keturunan tak ada beza antara yang kata keturunan raja dengan keturunan rakyat biasa. Tak ada beza. Okey, semuanya dilayan sama kata. Okey. Dan kawasan geografi. Tak adalah nak contohlah kan, contoh. Utamakan orang Pahang je contoh. Orang yang bukan Pahang dilayan dengan cara yang tidak adil lah. Tak boleh macam tu. Okey, dalam Islam kena sama adil walaupun daripada mana sekalipun. Okey. Seterusnya mengutamakan akhlak yang mulia. Okey. Piagam Madinah ni antara benda-benda yang penting lah. Okey, benda-benda yang penting. Bermulanya kerajaan Islam yang pertama iaitu kerajaan Islam Madinah yang dipimpin oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey, baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila baginda sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, perkara pertama yang dibuat adalah menggubal piagam Madinah.
Piagam ni maksudnya perlembagaan lah. Okey, kalau macam negara kita ada perlembagaan. Nama dia Perlembagaan Persekutuan. Okey, Perlembagaan Persekutuan. Ni dah kira masuk macam saya sentuh sikit tentang apa nama pengetahuan am lah kan. Okay. Kalau negara kita yang kontrol, yang memandu pemerintah adalah Perlembagaan Persekutuan. Kalau negeri, siapa tahu? Kalau Pahang ni, kalau Pahang apa piagam dia? Apa nama dia? Apa nama piagam dia? Kalau Malaysia, piagamnya namanya Perlembagaan Persekutuan. Kalau negeri macam Pahang ni, apa dia? Siapa dia? Siapa tahu? Tak tahu? Tak ingat Ustaz. Tak ingat? Okey. Tak apa, saya ingatkan. Okey, kalau macam negara Malaysia, Perlembagaan Persekutuan. Kalau negeri, nama dia Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri. Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri. Yang digubal di Dewan Undangan Negeri. Kalau Malaysia, digubal di Parlimen. Digubal di Parlimen. Okey. Jadi itu dia. Okay, jadi Rasulullah wujudkan Piagam Madinah di mana Rasulullah sebagai ketua negara, dan di bawah Piagam Madinah lah dia menyatukan, baginda menyatukan dan menamaikan hubungan antara kaum di Madinah, iaitu contohnya antara Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj. Sebelum Rasulullah pindah berhijrah ke Madinah, Aus dan Khazraj ni asyik berperang je. Asyik berperang je. Walaupun nama sama Arab sama Arab. Cuma dia kabilah lain-lain. Yang ni kabilah Aus, yang ni kabilah Khazraj. Contoh dia kabilah-kabilah ni macam ni lah. Orang Lepor dengan orang Kelantan, contoh. Gitu. Jadi dia tak berlaga angin, asyik tak berlaga angin dia. Asyik nak bergaduh je kan. Sebab tu ada pula yang cucuk. Yahudi duk cucuk supaya Aus dan Khazraj ni sentiasa bermusuhan. Mengiktiraf ke pelbagai kaum. Dekat Madinah masa tu macam-macam ada. Ada Yahudi, ada Arab, ada Aus, ada Khazraj, ada Muhajirin, orang yang berhijrah daripada Madinah, ada Ansar, orang yang menerima kedatangan Muhajirin ke Madinah. Jadi setiap kaum dilayan sama rata dari segi ekonomi, politik dan sosial dan keselamatan. Semua kaum bertanggungjawab jaga keamanan dan keharmonian negara. Macam kita kat Malaysia ni sama jugalah. Kita kena sama-sama jaga keamanan, jaga keselamatan negara kita. Jaminan sosial, kebajikan dan keselamatan penduduk terjamin. Semua dapat habuannya. Kebajikan dijaga. Kebebasan mengamalkan agama. Contoh yang kita kat sini. Mana siapa yang orang Islam bebas melaksanakan ibadah secara Islam. Orang yang bukan Islam, contoh Kristian, bebas melaksanakan tanggungjawab terhadap agama dia. Begitu juga dengan agama lain. Seterusnya penguatkuasaan undang-undang Islam. Penguatkuasaan undang-undang Islam. Ada yang undang-undang Islam. Macam kita dah bincang masa sebelum ni. Pada tajuk yang lepas. Undang-undang Islam. Cuma kat Malaysia ni lain lah. Saya suka hubungkan dengan apa yang ada pada dekat Malaysia. Seterusnya hak asasi manusia. Setiap kaum mempunyai hak terhadap diri, harta dan perlindungan. Tak kira lah kita kaum apa sekalipun. Baik Yahudi, baik Muslim, Arab, dia ada hak terhadap diri dia, terhadap harta dia dan perlindungan. Kita tak boleh ganggu, kita tak boleh ceroboh harta dia. Tak boleh ganggu diri dia, tak boleh melakukan penganiayaan kepada kaum-kaum yang lain. Seterusnya, setiap individu bertanggungjawab melaksanakan tuntutan Piagam Madinah dan adanya hubungan luar negara. Pada zaman Rasulullah, pada zaman kerajaan Islam Madinah ni, Rasulullah menjalinkan hubungan dengan kerajaan Parsi dan Rom. Kerajaan Parsi dan Rom. Rasulullah hantar surat diplomatik. Hubungan diplomatik masa tu dah ada dah. Dah ada dah. Kepada kerajaan Rom ataupun kerajaan Romawi di bawah pimpinan Hercules, dan kerajaan Parsi di bawah Kisra. Jadi
Masa tu pun dah ada dah hubungan diplomatik antara kerajaan Islam dengan kerajaan yang lain di sekitar Madinah. Okey, konsep asas khilafah. Okey, khilafah maksudnya sistem pemerintahan Islam. Khilafah sistem pemerintahan Islam. Okey. Mula-mula sekali selepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, wujudnya khulafa ar-rasyidin. Khulafa ar-rasyidin. Okey, khulafa ar-rasyidin ni dipimpin oleh seorang khalifah, iaitu khalifah dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, khulafa ar-rasyidin. Ada berapa orang khalifah pada zaman khulafa ar-rasyidin? Ada berapa? Zaman khulafa ar-rasyidin. Ni dalam sejarah pun ada juga ni sebenarnya. Dalam sejarah. Yang lagi kau orang baca tak baca ataupun dah belajar ke belum ni? Ingat rasa-rasa saya dah belajar dah. Dah belajar. Khulafa ar-rasyidin ada berapa orang khalifah? Ada? Tak dapat jawab juga? Aduh. 4. Bagus. Betul. Bagus. 4. Siapa dia? 4 orang tu siapa? Apa Siapa yang yang 4 orang? Al-Fatih. Wah, Al-Fatih tu jauh sangat. Khalifah Abu Bakar. Ya, bagus. Pandai. Khalifah Abu Bakar yang pertama. Yang kedua? Umar Al-Khattab. Yang ketiga? Osman bin Affan. Osman bin Affan. Yang keempat? Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib. Itu Khulafa Rasyidin. Ada 4 orang khalifah. Selepas daripada Khulafa Rasyidin, kerajaan Bani Umayyah. Okay, kerajaan Bani Umayyah yang pertama, yang mula-mula menjadi khalifahnya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Okay. Kalau dalam Khulafa Rasyidin, pelantikannya adalah berdasarkan syura. Maksudnya dibincang. Okey, nak lantik siapa? Lepas Rasulullah wafat, okey. Kaum muslimin pada waktu tu dia berhimpun dekat Saqifah Bani Sa'adah. Di Madinah lah, dia nama tempat tu Saqifah Bani Sa'adah. Jadi dekat situ dia membincang, okey, nak lantik Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah. Jadi maka dia orang pun bai'ah lah. Bai'ah, maksud bai'ah ni taat setia kepada khalifah yang dilantik. Okey, selepas Sayyidina Ali mati dibunuh, okey, masa tu lepas dia mati dibunuh, anak dia Sayyidina Hasan ambil alih kejap menjadi khalifah. Okey, selepas tu Sayyidina Hasan serahkan jawatan khalifah tu kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Start daripada situlah maka wujudnya legasi kerajaan Umawi ataupun kerajaan Bani Umayyah. Okay, kerajaan Bani Umayyah ni dia berdasarkan kepada keturunan, iaitu keturunan Umayyah bin Khalaf. Okay, Umayyah bin Khalaf. Habis kerajaan Umawi ataupun kerajaan Bani Umayyah, naik pula kerajaan ataupun khalifah Bani Abbas ataupun Abbasiyah pun berdasarkan keturunan juga. Bila kerajaan Bani Abbasiyah kena dilanggar tentera Mongol ataupun tentera Tartar, okay, hancur segalanya, hancur kerajaan tersebut di Baghdad. Okay, naik pula kerajaan Osmaniyah sehinggalah pada tahun 1924 yang lepas. Okay, panjang sangat pasal khalifah ni kan. Okay, seterusnya khalifah adalah individu yang diamanahkan. Okey, contoh khalifah Abu Bakar, khalifah Sayyidina Abu Bakar, khalifah Sayyidina Umar, mana individu yang menjawat jawatan khalifah. Okey. Terusnya adalah rakyat. Okey, mesti ada rakyat. Ada khalifah tak ada rakyat, apa jadahnya kan? Siapa pula nak ikut nak ikut kata-kata ketua. Bila dah tak ada rakyat, mesti ada rakyat. Okey, mesti ada rakyat, iaitu seluruh penduduk yang ada dalam sesebuah negara yang
wajib mentaati khalifah selagi tidak bercanggah dengan Islam. Okey, ciri-ciri khalifah. Orang yang menjawab jawatan khalifah ni apa yang perlu ada pada dia? Okey. Dia perlu melaksanakan undang-undang Allah Taala. Okey, melaksanakan undang-undang Allah Taala. Okey, kalau undang-undang Islam ni yang kita bincang pada pelajaran yang lepas, contoh jenayah Islam. Okey, kalau orang yang mencuri kena potong tangan, orang berzina kena sebat 100 kali sebatan, orang minum arak kena sebat 40 kali sebatan. Itu semua tu hanya dilaksanakan kalau di Malaysia waktu sekarang ni hanya dilaksanakan di Arab Saudi saja. Di tempat lain tak ada melaksanakan undang-undang Islam. Masuklah kat Malaysia. Okey. Ada nak tanya? Tak ada. Okey, seterusnya. Tak ada Tak ada. Okey, seterusnya melaksanakan amar makruf dan nahi munkar. Macam kita sebut tadi lah. Menyuruh kepada perkara kebaikan dan melarang perkara kemungkaran. Okey, menegakkan keadilan. Wajib seorang khalifah, seorang pemimpin negara tu melaksanakan keadilan. Tak kira siapa pun. Okey, kalau anak dia sendiri buat salah, okey, maka anak dia lah yang akan dihukum. Contoh apa yang berlaku pada Saidina Umar. Semasa Saidina Umar jadi khalifah. Okey, anak dia. Ada seorang anak dia, tak ingat saya tak ingat nama anak dia. Tapi bukan Abdullah lah, bukan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ni baik orangnya. Ada anak dia yang lain. Okay. Anak dia ni minum arak. Jadi kalau ikut hukum Islam, minum arak ni kena hukum 40 kali sebatan. Okay. Jadi Saidina Umar sendiri yang melaksanakan hukuman tersebut. Tapi ditakdirkan semasa Saidina Umar melaksanakan hukuman sebat tu, anak dia tu meninggal dunia. Anaknya meninggal dunia sebelum sempat habis 40 kali sebatan. Okay, jadi Saidina Umar perintahkan supaya habiskan juga 40 kali sebatan. Okay. Itu contoh yang baik daripada Saidina Umar radhiyallahu anhu. Dia tak kira. Undang-undang Islam ni tak kira. Engkau anak raja ke, engkau anak petani ke, engkau anak cikgu ke, engkau anak siapa-siapa ke, kalau buat salah mesti dihukum. Mesti dihukum apabila telah disabit kesalahannya. Okey, mewujudkan perpaduan dalam kalangan rakyat. Jadi khalifah ni dia kena satu padukan rakyat. Baik antara Muslim dengan bukan Muslim. Baik antara bangsa, macam-macam bangsa yang ada. Dia kena menyatu padukan rakyat. Okey, syarat menjadi khalifah mestilah seorang Muslim yang mukmin. Okey, bukan Muslim saja, tak ada mukmin. Maksud mukmin orang yang beriman lah. Dia bukan setakat Muslim sahaja. Kita kena pastikan bahawa orang yang jadi khalifah ni adalah orang Muslim yang mukmin. Yang kedua mestilah lelaki. Okey, mestilah lelaki. Okey. Ini kalau dalam khalifah. Tapi sekarang ni tak. Dalam zaman sekarang ni orang perempuan pun kalau ada kelayakan, ada kemampuan, dia boleh jadi ketua negara ataupun jadi ketua negeri. Okay, tapi yang utamanya orang lelaki lah. Okay, yang utamanya orang lantik di kalangan orang lelaki. Okey. Jangan pula kata saya anti perempuan pula. Jangan kata gitu. Orang perempuan kalau ada kelayakan, ada kemampuan, baik dari segi fizikal, mental, emosi, dia boleh laksanakan tanggungjawab dengan baik, boleh dilantik sebagai ketua negara. Ini yang saya sebut ni dalam konteks sebuah negara Islam. Okey, yang ketiga berilmu, mesti ada ilmu. Tak boleh cari boleh cari lantik ataupun lantik orang yang bodoh. Orang bodoh tak boleh. Orang belajar tak berapa nak tinggi mana. Kena cari orang yang berilmu. Baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Ilmu agama kena ada, ilmu dunia pun kena ada. Okey.
Adil dan sama, seorang yang adil macam kita sebut tadi. Berkemampuan mental dan fizikal, saya dah sebut tadi. Mental dia tahan. Janganlah kena kena kutuk sikit dah koyak kan. Istilah orang sekarang kan. Istilah budak-budak sekarang kan. Hati tisu kan. Jadi tak mau macam tu. Kena mental fizikal kena kuat. Bukan jenis hati tisu. Ataupun kena sembuh sikit ya dah koyak kan. Tak maulah gitu. Okey. Seterusnya berpengaruh dan daripada keturunan yang baik. Seboleh-bolehnya daripada keturunan yang baik-baik lah. Okey. Bukan keturunan pencuri ke, keturunan penagih dadah ke. Seboleh-bolehnya daripada keturunan yang baik. Okey, dan berakhlak mulia dan berani. Berakhlak mulia dan berani. Okey, akhlak dia bagus, jenis tak makan rasuah, jenis amanah, jenis jujur, jenis yang mana benda-benda yang baik lah. Okey, cakapnya bersopan santun, tak merapu-rapu, tidak menipu, tidak menyeleweng. Yang tu. Okey, dan berani, mesti berani. Okey, mesti berani. Tak boleh jadi lembik lah. Tak mau jadi pengecut. Tak mau jadi pengecut. Okey, fizikal yang sihat dan sempurna. Fizikal yang sihat dan sempurna. Maksudnya dia bukan OKU lah. Bukan orang kelainan upaya. Okey, fizikal sihat. Okey, fizikal sihat. Maksudnya tak ada penyakit kronik, tak ada darah tinggi, tak ada jantung, tak ada kencing manis. Sebolehnya dia fizikal yang sihat. Berpengetahuan luas macam saya sebut tadi. Ilmu dunia, ilmu akhirat. Okey, mempunyai keyakinan diri. Tak mahu orang yang macam lalang. Bila kita push sikit je dia dah goyang. Dah goyang. Tak mahu macam tu. Dia ada pendirian dia. Dia yakin dengan keputusan yang dibuat. Okey. Mengetahui matlamat organisasi. Okay. Bila jadi ketua negeri ni, tahu apa yang dia nak bawa. Dia nak bawa negara ni ke arah mana. Dia nak tumpu kepada perindustrian ke, nak tumpu kepada pertanian ke, ataupun nak tumpu kepada dua-dua ke, mana kan. Jadi itu dia tahu matlamat. Nak bawa macam sekarang zaman COVID. Okey. Pemimpin kita mesti tahu cara nak selesaikan masalah COVID-19 lah. Macam mana nak settlekan. Macam mana perancangan dia, macam mana plan dia. Janganlah plan sekadar plan saja. Macam mana tindakan pula. Gitu. Okey. Memiliki semangat yang kuat, bercakap, membuat keputusan rasional. Kena rasional, tak boleh emosional, tak boleh ikut emosi. Jadi pemimpin, jadi ketua negara, khalifah ni tak boleh ikut emosi. Kena rasional. Okay, berdasarkan fakta. Berdasarkan pengetahuan, berdasarkan logik yang ada. Bersikap adil, saya dah sebut dah tadi. Menguasai teknik berkomunikasi. Cara bercakap kan, cara bercakap dengan orang. Dengan orang kampung, cara cakapnya lain. Dengan budak universiti, cara cakapnya lain. Dengan orang profesional. Profesional ni maksudnya dengan orang yang berpelajaran lah. Okay, yang berpelajaran, cara cakapnya lain. Dengan pensyarah universiti pun cara cakapnya lain. Jadi berbeza-beza. Okay. Tu cara cakapnya tak sama. Okay, cara cakapnya tak sama. Cakap dengan pelajar sekolah, lain pula cara je. Gitu. Okay, seterusnya mampu bertindak sebagai penasihat. Dia mampu bertindak sebagai penasihat. Kalau orang minta nasihat, dia tahu nak beri nasihat yang sewajarnya, yang bagus. Okay, tanggungjawab rakyat, beri taat setia kepada khalifah. Okay. Kita sebagai rakyat kena taat setia kepada khalifah selagi mana tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Okay, selagi mana tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Begitu juga taat kita pada ibu bapa pun macam tu juga. Pada guru-guru pun sama juga. Okay, selagi mana tidak bertentangan dengan ajaran Islam, logik dan agak perlu kita ikut, kita kena ikut. Kena taat. Okay, membantu mementeras kemungkaran. Okay, sebagai rakyat kena benteras kemungkaran. Nampak rasuah kena cegah. Okay, kena cegah. Kena tahu itu rasuah. Rasuah, duit curi sama je. Ataupun duit rasuah dengan duit jual babi sama je. Tak ada beza, sama-sama haram. Okay, sama-sama haram. Okay, bekerjasama mempertahankan keselamatan negara. Keselamatan negara
Jangan ingat tanggungjawab ni pada askar saja ataupun polis saja. Okay, kita pun sama-sama kena jaga keselamatan. Paling tidak pun kita jaga keselamatan dalam keluarga kita. Okay, seterusnya berusaha mendalami ilmu pengetahuan. Sebagai rakyat, jangan malas belajar. Kena rajin belajar. Walaupun kita duduk dekat kawasan kampung ke mana kan, kita kena rajin belajar. Kena ada ilmu. Kena ada ilmu. Bila tak ada ilmu ni senang je kita dipermainkan oleh orang. Sebab tak ada ilmu. Jadi bodoh kan, tak tahu apa-apa. Ilmu nak berniaga tak reti, apa semua tak reti, macam mana? Kita nak kait buah sawit pun kena ada ilmu. Macam saya tak ada ilmu nak kait buah sawit tu. Jadi tak reti nak turunkan buah sawit. Sebagai contoh lah kan, sebagai contoh. Okay, menghormati kebebasan agama. Kena hormat kebebasan agama. Orang yang berlainan agama kena ada, dia orang ada cara untuk ada tanggungjawab pada agama masing-masing. Okay. Menasihati khalifah ke arah kebaikan. Okay, rakyat kena menasihatkan khalifah ataupun pemimpin negara ke arah kebaikan. Kalau kita rasa pemimpin tersebut tidak melakukan kebaikan, kita kena nasihat, betulkan. Contohlah, analogi lah, perumpamaan lah kan. Kalau kita sembahyang jemaah, sembahyang jemaah, imam tersilap rakaat. Patutnya tak cukup solat zuhur lah contoh kan, solat zuhur. Okay. Imam dah duk masa rakaat yang ketiga, dia dah duduk tahiyat akhir dah. Jadi makmum kat belakang kenalah tegur kan. Tapi macam mana tegur? Kenalah sebut subhanallah. Itu kalau dalam sembahyang. Begitu juga dalam kepimpinan negara. Mana kalau pemimpin tu tak betul, rakyat kena beri nasihat ke arah kebaikan. Okay? Dan seterusnya menjaga keamanan hidup bermasyarakat. Setakat ni ada nak tanya? Kalau nak tanya, kalau ada soalan sensitif, seboleh-bolehnya dielakkan lah. Seboleh-bolehnya dielakkan. Tapi kalau agak umum tak ada masalah. Okey? Tak ada Okey, seterusnya hak khalifah. Mendapat ketaatan dan kesetiaan daripada orang di bawah kepimimpinannya selagi tidak bercanggah dengan akidah syarak dan akhlak Islam. Okey? Hak khalifah mesti dapat ketaatan daripada rakyat. Okey, daripada rakyat. Okey, kita sebagai rakyat kena beri ketaatan kepada khalifah. Okey, sekarang selepas daripada tahun 1924, khalifah Islam dah tak ada dah. Okey, khalifah Islam dah tak ada dah. Masa bila jatuhnya kerajaan Osmaniyah Turki. Okey, kerajaan Osmaniyah Turki yang antara sultan dia tu yang sebut tadi lah, Sultan Muhammad Al-Fatih tu. Okey, bila jatuhnya kerajaan Osmaniyah Turki, umat Islam dah tak ada khalifah dah. Tak ada dah satu kerajaan besar yang boleh melindungi umat Islam. Dah tak ada dah. Okay. Yang ada sekarang ni adalah kerajaan-kerajaan yang dipecah-pecahkan yang dipisah-pisahkan oleh penjajah. Ada macam kita ni asalnya dijajah oleh siapa? Oleh British kan. Jadi British yang mencorakkan politik negara. Macam sistem pemerintahan kat Malaysia ni, kita berdasarkan apa yang berlaku dekat England. Okay, dekat British, dekat England. Okay, kalau dekat England, sistem dia adalah raja berperlembagaan juga. Sama macam kita kat Malaysia. Jadi lepas daripada jatuhnya Khilafah Osmaniyah, dah tak ada dah. Jadi kita negara-negara umat Islam dicorak oleh penjajah-penjajah barat yang menjajah umat Islam semasa Perang Dunia Pertama dan kedua dulu. Okey,
Seterusnya hak rakyat. Hak rakyat untuk memilih khalifah, memilih pemimpin. Okey, rakyat ada hak untuk memilih pemimpin, memilih wakil rakyat dan sebagainya. Okey, engkau orang kan, tahun ni masih umur 17 tahun kan. Kalau ikutkan apa yang telah digubal di parlimen dulu, umur 18 tahun adalah umur untuk mengundi. Okey, untuk mengundi. Jadi mungkin tahun depan engkau orang dah boleh mengundi dah. Dah boleh mengundi. Kalau apa dia? Mengundi. Apa dia? Kami tak reti nak mengundi orang ni. Dia macam mana pun dia akan reti juga. Jadi umur 18 ada yang apa yang digubal pada 2 tahun lepas lah. 2 tahun lepas pinda undang-undang umur untuk mengundi dan dilantik sebagai calon pilihan raya ataupun sebagai calon ahli Dewan Undangan Negeri ke ahli parlimen ke umur 18 tahun. Kalau korang tahun nak jadi calon pilihan raya pun boleh. Tapi benda ni belum digazetkan lagi lah, belum dikuatkuasakan lagi. Tapi dah diluluskan di peringkat parlimen dan Dewan Negara. Jadi hak rakyat. Ya. Tak mengundi tak boleh ke? Kalau tak mengundi, mana engkau tidak menunaikan tanggungjawab engkau sebagai rakyat lah. Itu je. Ada kena tunaikan. Bila waktu mengundi, kena tunaikan hak rakyat. Hak kamu sebagai rakyat untuk memilih pemimpin. Sebagai rakyat yang bertanggungjawab. Sebagai rakyat yang bertanggungjawab. Okey. Ini masuk politik sikit kan. masuk politik sikit. Tapi macam mana pun kita tak boleh lah daripada politik. Sebab politik ni yang menentukan kepimpinan negara. Kepimpinan negara. Hak rakyat untuk mendapat pendidikan. Sebab tu lah dekat Malaysia ni kan. Dekat Malaysia ni. Bajet untuk pendidikan tinggi. Bajet ataupun belanjawan untuk pendidikan tinggi. Lebih tinggi daripada kementerian-kementerian lain. Kementerian kalau nak dibandingkan Kementerian Pendidikan dengan Kementerian Luar Negara, contoh Kementerian Luar. Tak sama. Kementerian Pendidikan lagi tinggi bajetnya daripada Kementerian Luar Negara. Kalau kesihatan dah tentulah. Kementerian Kesihatan memang dia sama lebih kurang macam Kementerian Pendidikan sebab prioriti ataupun keutamaan untuk menjaga kesihatan tu sama penting menjaga pendidikan juga. Jadi sebab tu kerajaan turunkan duit yang banyak untuk pendidikan, baik dari segi penyediaan guru, penyediaan fasiliti, kemudahan sekolah dan sebagainya. Sebab hak rakyat untuk mendapat pendidikan, hak rakyat. Sebab tu bila korang kalau korang tak belajar elok-elok kan. Jadi maknanya seolah-olah engkau mengabaikan tanggungjawab engkau sebagai rakyat terhadap negara. Sebab negara dah turunkan ataupun dah sediakan bajet yang tinggi. Dah menyediakan pendidikan yang elok untuk rakyat. Kalau kita tengok kawan kita dekat Palestin tu, macam mana cara dia belajar. Kadang tak sempat nak belajar dah kena bom dah sekolah dia. Jadi kita dekat negara yang aman ni, patutnya kita ambil kesempatan belajar elok-elok dengan kemudahan yang ada. Hak mendapat perlindungan dan jaminan keselamatan. Sebab tu kerajaan sediakan bajet yang tinggi juga untuk keselamatan. Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan jaga askar. Kementerian Dalam Negeri jaga polis. Polis ditugaskan untuk jaga keselamatan. Jangan duk ngutuk semacam. Bila kena saman dia, mulalah kutuk polis kan. Sebab tanggungjawab polis untuk jaga keselamatan. Negara. Askar jaga perbatasan negara, jaga sempadan negara daripada diceroboh oleh negara lain. Terusnya hak mencari harta dan membelanjakannya. Semua kita ni dia boleh
boleh untuk dibolehkan untuk mencari harta. Dibolehkan untuk mencari harta. Tak ada kerajaan yang tak benarkan rakyat dicari harta, tak ada. Okey, kita boleh cari harta dan boleh kumpulkan harta. Boleh kumpulkan harta, boleh belanjakan harta. Okey. Jadi kalau ada yang jenis pemalas, jenis tak nak cari kerja, tak nak cari duit, itu tak betul lah. Mana dia tak melaksanakan hak dia yang sewajarnya. Dan seterusnya kebebasan bersuara dan memberi pendapat. Bebas pun bebas juga. Memang bebas. Okey. Kita kena bebas bersuara dan bebas memberi pendapat. Tapi ada had-hadnya, had-had yang tertentu. Okey. Okey, pengertian negara Islam. Negara yang mengarahkan segala, ini boleh baca sendirilah. Okey, prinsip negara Islam. Okey, prinsip negara Islam ada 4. Yang pertama sekali musyawarah ataupun syura. Musyawarah ni mesyuarat ataupun diskusi ataupun perbincangan. Okey. Yang kedua, ada nak tanya ke? Hello? Tak ada. Okey. Okey, yang kedua keadilan. Okey, keadilan. Al-adalah. Bahasa Arabnya al-adalah. Okey, keadilan. Okey. Yang ketiga kebebasan al-hurriyah. Al-hurriyah dan persamaan, musawah, persamaan. Okey. Keadilan semua dah tahu dah, kebebasan pun seperti saya dah sebut dah tadi. Okey, kebebasan bersuara, menyampaikan pendapat, persamaan, tak ada perbezaan antara warna kulit, antara agama, antara batasan geografi. Okey. Seterusnya elemen pembentukan negara Islam. Okay, bila nak bentuk negara Islam ni, apa yang perlu ada? Okay, apa yang perlu ada? Yang pertama sekali mesti ada majlis syura. Majlis syura. Okay, kalau macam dalam konteks negara kita lah. Dalam konteks negara kita, okay, adanya parlimen. Okay, adanya parlimen ataupun kita katakan lebih detailnya Dewan Rakyat. Okay, Dewan Rakyat. Tapi dekat parlimen ni ada dua dewan sebenarnya. Ada Dewan Rakyat dan ada Dewan Negara. Dewan Rakyat ahli parlimen, iaitu orang yang dilantik di dalam pilihan raya untuk kawasan parlimen tertentu. Contoh macam dekat parlimen, macam kat kawasan kita ni kan, kawasan kita ni bawah parlimen Paya Besar. Jadi orang-orang ataupun rakyat yang ada dekat parlimen Paya Besar akan melantik, akan mengundi seorang sebagai wakil rakyat untuk parlimen Paya Besar. Mana wakil rakyat ni akan bertugas dekat parlimen Malaysia. Dekat parlimen Malaysia. Okey. Lepas tu dekat parlimen juga ada Dewan Negara. Dewan Negara ni senator, orang yang dilantik. Okey. Sama ada maknanya Agong lantik, yang di-Pertuan Agong melantik orang tertentu sebagai bukan Agong yang lantik. Dewan Negara ni melantik orang tertentu sebagai ahli Dewan Negara ataupun ahli Senat. Ahli Senat. Ataupun kita namakan sebagai senator. Okey, itu dia. Okey, itu majlis syura. Lepas tu ada yang khalifah, pemimpin negara ataupun ketua negara. Okey. Kalau macam saya sebut mula-mula tadi, ketua negara, kalau negara kita, ketua negaranya adalah yang di-Pertuan Agong. Itu ketua negara. Ketua negeri siapa pula? Sultan lah. Sultan Pahang tu adalah ketua negeri. Okey. Habis Perdana Menteri itu adalah dia ketua dia dalam pengurusan politik di negara. Okey. Macam kalau dulu-dululah zaman-zaman Sultan Melaka dulu, zaman Sultan Melaka dulu kan. Kalau Perdana Menteri ni kita boleh kalau Perdana Menteri kita boleh bandingkan dengan bendahara. Bendahara. Peranan dia macam bendahara. Contoh bendahara Tun Perak contoh. Okey. Kalau negara republik, republik ketua negara dia adalah presiden. Contoh Singapura. Ketua negara dia adalah presiden. Okey, presiden. Lepas tu Indonesia pun sama juga. Ketua negaranya adalah presiden. Okey, yang ketiga mesti ada wilayah ataupun ada kawasan dia lah, ada negara dia, wilayah dia. Ada wilayah. Macam kita, mana Malaysia ni, adanya Semenanjung Malaysia, ada yang Sabah, ada yang Sarawak.
Itu adalah wilayah wilayah di bawah tadbir negara Malaysia. Mesti ada rakyat. Kalau negara tak ada rakyat, apa kejadah kan? Macam mana nak dapat hasil? Rakyat ni antara tanggungjawab rakyat membayar zakat, membayar cukai. Kalau tak ada rakyat macam mana? Yang seterusnya mesti ada undang-undang. Bila ada negara mesti ada undang-undang untuk supaya pemerintah tu tidak membuat perkara sewenang-wenangnya. Ada undang-undang yang mengikat. Nak lantik ahli parlimen ada cara dia. Nak lantik Perdana Menteri ada cara dia. Nak lantik menteri-menteri kabinet ada cara dia. Okey, seterusnya ada badan kehakiman. Okey, badan kehakiman. Adanya mahkamah yang tugasnya untuk mengadili kesalahan yang dilakukan ataupun untuk memberi pengadilan. Okey, seterusnya pentadbiran dan penguatkuasaan. Okey, ini benda-benda yang wajib ada dalam sebuah negara. Kalau tak ada, kalau salah satu bincang, mana negara itu bukan satu negara yang sempurna. Okey, mesti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 perkara ni mesti ada. Okey. Matlamat negara Islam, menegakkan perundungan Islam. Okey, yang ni pun korang boleh baca. Yang ni apa nama tu pun saya dah sebut dah, merealisasi keadilan, memastikan kebajikan, mencapai kemakmuran. Okey. Jadi ketua negara mesti berusaha untuk memakmurkan negara atau negara dia. Ataupun kalau ketua negeri ataupun menteri besar, dia kena fikir macam mana nak memakmurkan rakyat di negeri masing-masing. Tak mau rakyat makin lama makin miskin kan, macam sekarang zaman-zaman Covid ni kan. Ramai yang kena buang kerja, ramai yang kena potong gaji. Jadi bila ada masalah macam ni, ketua negara ataupun pemimpin negara dia kena fikirlah. Dia kena fikir macam mana untuk beri kesejahteraan kepada rakyat dia kan. Disebabkan masalah yang berlaku, ramai yang bunuh diri. Dalam setahun dua ni dah berapa ribu dah 1,600, 1,700 dah yang orang mati bunuh diri. Kan. Sebab apa? Macam-macam lah. Masalah kewangan kan. Masalah tekanan. Jadi bila kalau jadi pemimpin kena fikirkan benda-benda macam ni. Ada tanya setakat ni? Okey, terusnya ini pun ciri-ciri negara Islam pun dah sebut dah. Okay, boleh baca sendiri berdasarkan Al-Quran dan hadis, amar ma'ruf nahi munkar, keamanan kesejahteraan, majlis syura, adil, jaminan kebebasan hak asasi. Hak asasi manusia. Adakah kita boleh bebasnya? Contohlah kan. Contoh, kita ni lelaki. Tiba kita nak buat pemudahan supaya kita jadi perempuan. Atas nama hak asasi manusia. Boleh ke tidak? Hello? Apa Ustaz? Tidur Tak Ustaz, tengah makan. Tengah makan. Okey. Atas nama kebebasan hak asasi manusia, boleh ke tidak kita, contohlah berjantina lelaki, tiba kita nak buat pemudahan supaya jadi perempuan. Sebab kita hak asasi bebas. Tak boleh. Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab dia lelaki, kenapa dia jadi perempuan? Dia rasa dia nak jadi perempuan. Dia tak mau jadi lelaki. Betul. Okey. Jadi
Bebas maksudnya bukan bebas sebebas-bebasnya. Okey, bukan bebas sebebas-bebasnya. Nanti kena tangkap Ustaz macam Sajat. Sajak ni tengah bermaharaja lila. Dia kaya Ustaz. Tak apa kan dia tu punya duit. Ha. Okey, ataupun perempuan tiba nak jadi lelaki kan. Ha. Macam mana perempuan kalau nak jadi lelaki Tak boleh, tak boleh. tak boleh kan. Ha. Tapi tak mustahil benda-benda ni yang pelik-pelik ni berlaku kan. Ha. Ataupun hak asasi atas nama hak asasi manusia, dia tak nak yang perempuan ni dia tak nak kahwin dengan lelaki, dia nak kahwin dengan perempuan. Ataupun yang lelaki ni tak nak kahwin dengan perempuan, dia nak kahwin dengan lelaki. Boleh ke tidak? Tak boleh. Tak boleh sebab apa, itu berlawanan dengan fitrah kejadian manusia itu sendiri. Dia berlawanan dengan fitrah kejadian manusia. Lelaki dah tentulah dia mesti fitrahnya adalah menikah dengan perempuan, bukan menikah sama lelaki. Ataupun perempuan dia akan menikah dengan lelaki, bukan menikah sama perempuan. Jadi dia tak boleh. Tak boleh sama janjina, kahwin nikah sama janjina. Itu dah berlawanan dengan fitrah manusia itu sendiri. Lelaki minat kepada perempuan, perempuan minat kepada lelaki. Itu adalah fitrah. Okay, kalau minat sama jantina, itu dia dah berlawanan dengan fitrah dia. Berlawanan dengan fitrah dia. Okey. Okey, perbezaan antara negara Islam dengan negara bukan Islam, yang ni pun korang boleh baca. Okey, boleh baca. Benda ni sama je, saya dah sentuh sikit, cuma nak sentuh sikit je lah. Okey. Iman dan takwa adalah ciri utama untuk menjadi ketua negara. Okay. Kalau negara bukan Islam, dia tak utamakan keimanan. Dia tak utamakan iman dan dia tak utamakan takwa untuk menjadi ketua negara ataupun menjadi rakyat biasa. Okay. Matlamat sebuah negara Islam mesti melahirkan seorang pemimpin dan rakyat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Okay, kalau negara bukan Islam dia tak tengok benda tu. Dia tak tengok benda tu. Jadi maknanya siapa yang jadi pemimpin negara kena berusaha supaya rakyat dia menjadi rakyat yang bertakwa, menjadi rakyat yang beriman. Kena ada program-program keagamaan. Kena ada penguatkuasaan undang-undang Islam. Okey. Terusnya undang-undang Allah menjadi undang-undang negara. Okay, kalau negara bukan Islam, dia jadikan undang-undang ciptaan manusia sebagai undang-undang negara. Okay, kalau dalam konteks Malaysia lah, dalam konteks Malaysia, supaya kita nampak benda ni kan. Okay, dalam konteks Malaysia, undang-undang yang ada dalam Malaysia ni kebanyakannya adalah undang-undang yang digubal oleh penjajah dulu. Okay, yang digubal oleh penjajah dulu dan diteruskan oleh pemimpin kita selepas daripada itu lah. Okay, selepas daripada itu. Jadi undang-undang Islam sebenarnya tak ada pun. Okey, hatta dekat undang-undang Islam yang digubal di peringkat negeri sekalipun, di peringkat negeri Pahang ni pun, okey, masih lagi tidak menggunakan undang-undang Islam yang sebenarnya. Masih lagi menggunakan undang-undang ciptaan manusia. Yang betul-betul buatnya kat mana? Kat Mekah atau kat Arab Saudi saja ya melaksanakan undang-undang Islam. Okey. Tapi kalau nak bincang lebih lagi daripada tu, nanti dah lepas kau habis sekolah nantilah baru kita bincang lagi kan. Berdasarkan undang-undang Islam dengan undang-undang bukan Islam ni. Bukan sama ada boleh ke tak boleh ke kita gunakan undang-undang ciptaan manusia. Cuma yang pentingnya yang kita kena faham, undang-undang ciptaan manusia ni dia hanya sesuai dekat suatu tempat ataupun suatu masa tertentu sahaja. Tapi kalau undang-undang Islam ataupun undang-undang yang Allah Ta'ala gubal yang ada tersebut dalam Quran tu adalah sesuai pada setiap masa, pada semua tempat. Okey, kepentingan melaksanakan tuntutan dan tanggungjawab khalifah. Untuk mendapatkan keredaan Allah, mengukuhkan perpaduan dalam masyarakat, memastikan pelaksanaan keadilan kepada semua pihak dan menjamin keamanan negara. Itu kepentingan dia. Dan
Okey. Mana jadi khalifah ataupun jadi ketua negara, empat perkara ni kena jaga. Maknanya bila jadi Perdana Menteri, jadi Menteri Besar, jadi Ketua Menteri, mana dia mentadbir itu adalah untuk mendapatkan keredaan Allah Ta'ala. Bukan untuk mendapatkan keredaan manusia sahaja. Maksudnya, apa yang dia buat, apa yang dia gubal, apa yang dilaksanakan tu mestilah berpandukan pada ajaran Islam. Okey, pada ajaran Islam. Okey. Kalau kesan dia, ni pun korang boleh baca, kalau dia abaikan tanggungjawab, pengabaian tanggungjawab mendapat kemukaan Allah Ta'ala, berlaku penyelewengan dalam takdiran negara. Negara kita Malaysia ni banyak ada punya sumber kewangan dia. Banyak hasil mahsul bumi dia. Ada emas, ada besi, ada perak, ada biji timah, ada sawit, ada getah, ada petroleum. Banyak hasil mahsul dalam negara kita. Sepatutnya kita ni lebih maju lah daripada Singapura. Singapura kan. Singapura tu apa hasil ada? Tak ada apa hasil pun. Nak kata getah, mana ada ladang getah dekat Singapura? Sawit, lagilah tak ada. Petroleum, lagilah tak ada hasil langsung petroleum. Kalau biji-biji yang dari dalam tanah ni pun tak ada dekat Singapura. Tapi kenapa dia boleh lebih maju daripada Malaysia? Jadi itu persoalan, korang fikir-fikirkanlah. Korang fikir-fikirkanlah kenapa jadi macam tu. Kenapa jadi macam tu. Okey. Kita dedah pada ancaman musuh. Okey, kalau berlaku pengabaian tanggungjawab, mudah diancam musuh. Kena kita punya sistem pertahanan kena siap siaga. Kena up to date kan, kena up to date. Okey, pengagihan harta negara secara zalim. Okey, maksudnya golongan-golongan tertentu sahaja yang mendapat habuan harta negara. Dapat projek sana, dapat projek sini kan. Padahal itu semua adalah benda-benda itu dia dapat dengan cara rasuah, cara seleweng. Okey, cara seleweng duit kerajaan. Okey, gagal melantik orang yang cekap dan amanah. Bukan nak lantik orang mentadbir ni, mesti cari orang yang cekap, orang yang ada ilmu, orang yang ada pengetahuan. Okey. Kalau lantik orang yang tak tentu arah, habis. Masalah besar. Okey. Kalau rakyat pula mengabaikan tanggungjawab, okey. Bila rakyat abaikan tanggungjawab, hilang rasa taat setia kepada khalifah. Tidak ada rasa taat kepada ketua negara. Keselamatan negara terancam. Dah rakyat duk buat benda-benda tak elok kan. Duk mencuri sana sini contohnya, hisap dadah lagi, jual dadah, jadi pengedar dadah contoh. Okey. Mencetuskan perbalahan dalam masyarakat. Membiarkan kebincangan berlaku dalam pemerintahan. Maknanya dah tahu pemerintah ataupun kerajaan buat benda yang tak elok, kita pergi sokong lagi. Itu adalah pengabaian tanggungjawab. Mana kita jadi rakyat yang tidak bertanggungjawab. Kerana kalau pemerintah, kerajaan melakukan benda yang tak betul, rakyat kena tegur. Sama ada tegur melalui tulisan ke, melalui kata-kata ke, ataupun yang paling mudah sekali menegur pada hari mengundi. Nak mangkah tu. Mangkah tu kena tengok betul-betul. Jangan salah pangkah. Bila salah pangkah, kita sokong benda yang tak betul, tapi jadilah tak betul. Okey. Terusnya berlaku kemungkaran secara berleluasa. Okey. Peranan kita. Ni pun korang boleh baca sendiri. Okey, meninggikan syariat Islam, syiar Islam, patuh undang-undang, meningkatkan ilmu pengetahuan. Macam saya sebut tadi, maknanya peranan kita tak kira lah kau pelajar sekolah ke, kau dah bekerja, dah habis sekolah. Dah habis sekolah, kena belajar, kena teruskan belajar. Sama ada formal ataupun tak formal. Formal kau belajar dekat kolej-kolej ke, ataupun belajar kat universiti ke, ataupun belajar dekat pusat-pusat kemahiran ke, itu secara formal. Secara tak formal macam-macam lah. Melalui pembacaan ke, ataupun kau pergi
belajar secara tak langsung masa bekerja ke kan. Duduk dekat kedai contoh kan. Kita belajar secara tak langsung macam mana menguruskan kedai contoh. Okay, sebagai contoh. Okay, mentaati arahan pemerintah pada perkara yang tidak menyalahi syariat. Okay, kena taat pada perintah yang tidak menyalahi syariat. Nah, ini macam saya sebut tadi. Dengan mak ayah, dengan guru pun sama. Kalau pemerintah buat benda tak betul, kena tegur, dan kita tidak wajib taat pada benda-benda yang salah dari segi agama. Okay, mengamalkan sikap hormat menghormati tanpa mengira bangsa dan agama. Negara kita negara yang berbilang kaum. Ada Melayu, ada Cina, ada India, ada Kadazan, ada dusun, apa semua macam-macam kan. Kena hormat menghormati. Dia kena hormat kita, kita pun kena hormat dia. Okay? Kena hormat antara satu sama lain. Okay, menyelesaikan suatu perkara secara rundingan dan muafakat. Kalau ada apa masalah, kena berunding. Okay? Kena berunding. Jangan terus duduk kepal penumbuk je kan. Nak kira cara nak gaduh je. Tak ada. Bukan macam tu cara dia. Okay? Kena berunding dan muafakat. Okay? Sekarang ni kan, yang macam isu yang kecoh dekat Raub kan, pasal tanah dusun apa, pasal apa Musangking ya, tanah Musangking. Jadi ni pendapat saya lah kan, pendapat saya. Okay. Benda ni orang tu tanam pokok durian tu bukannya tanam dalam sehari dua dah besar pokoknya. Benda tu dah berpuluh tahun kan, berpuluh tahun. Menceroboh tanah kerajaan. Kenapa dah berpuluh tahun? Dah berpuluh tahun orang tu ceroboh kerajaan, baru masa ni nak ambil tindakan. Masa mula-mula tu masa mula-mula ceroboh dulu, kenapa kerajaan tidak ambil tindakan? Pegawai dekat Jabatan Hutan, pegawai dekat Pejabat Tanah, berpuluh tahun. Jadi kat situ ada benda yang menjadi persoalan. Menjadi persoalan. Jadi kita tak mahu benda-benda ni berlaku. Okay? Kita tak mahu benda-benda ni berlaku. Kena pastikan kedaulatan undang-undang tu dilaksanakan. Orang yang amanah mesti amanah dengan tugas. Orang yang bertugas dalam suatu bidang tu dia kena amanah dengan tugas dia. Kalau pegawai itu pegawai Jabatan Hutan, dia kena amanah dengan tugas dia. Ada nampak pencerobohan, kenalah buat tindakan masa tu juga. Bukannya dah 20 tahun, dah berpuluh-puluh tahun baru nak ambil tindakan. Okey. Ada apa-apa nak tanya setakat ni? Tak ada. Orang ni semua tak ada. Ada Ustaz. Okey, kalau tak ada, tapi itulah saya tak suka kalau tak ada soalan-soalan. Dia sebenarnya macam saya sebut, apa nama, soal nisful ilmi. Okey. Tanya tu adalah sebahagian daripada ilmu. Tanya tu adalah sebahagian daripada ilmu. Jadi maknanya bila kita tak tanya, kita tu macam kefahaman kita pada subjek ni mungkin masih kurang lagi lah. Okay, masih kurang. Tak apa. Okay, tak apa. Okay, untuk seterusnya macam biasa, saya boleh buat muka surat 42 hingga 47. Okay, muka surat 42 hingga 47. Ada kurang 5 muka surat. Okay. Dah siap kerja ni, boleh postkan dekat Google Classroom kita lah. Okay, tak perlu dekat WhatsApp lah. Dekat WhatsApp ni nanti aku punya data pun masalah nanti. Okay. Okey Ustaz. Kalau ada apa-apa pertanyaan? Tak ada. Nak tidur ni. Orang ni tidur sedap kan? Ada. Si Kamarul ni apa cerita Kamarul ni? Entahlah. Hilang radar. Hilang dari radar. Aduh, baik.
Balik planet lain. Aduh, kesian lah budak ni seorang ni. Risau saya. Itu dah lah kata apa nama penilaian kediri hantar kita kosong je. Dia bijak tu, halimunan jawapan. Ya ke? Agak-agak macam tu lah. Agak-agaknya lah. Okey. Okey, terima kasih semua atas kehadiran hari ini. Okay. Mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat daripada apa yang saya sampaikan. Dan mudah-mudahan insyaAllah kita jumpa pada minggu depan. Kita akan sentuh latihan dalam modul gemilang yang saya dah edarkan pada minggu lepas, 2 minggu lepas. Okey, Wallahualam. Terima kasih. Mohon maaf kekurangan kedaifan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terlepas kelas, tak dah habis lah. Alah, kau lepas Awak tangan. tanya sama saya. Lupa tu, masak dia. Kau masak apa? Masak ayam masak merah. Luluh lah. Patutnya luluh lah. Kau cakap je tak